Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Engku Mak Faris Fikri bin Al-Kudin, nombor metik 054481. Okay. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk sumbangan Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam aspek kemasyarakatan. Okay. Pengenalan. Gerakan Islam adalah suatu pertubuhan atau organisasi yang memartabatkan dan mengislahkan para Muslim dan menerangkan dakwah yang suci dan bersih yang terdiri daripada golongan-golongan Muslim yang bertekad dalam mengajak kepada Islam dan seluruh dunia. Latar belakang Al-Ikhwan Al-Muslimun. Gerakan Islam Ikhwan Muslimun ditubuhkan pada tahun 1928, diasaskan oleh Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna. Penubuhan gerakan ini adalah respon daripada kejatuhan Turki Uthmaniyah pada tahun 1924. Sejarah penubuhan gerakan ini bermula apabila gerakan Perang Dunia Pertama, iaitu selepas perkembangan Islam di Mesir semakin suram dan kumpulan-kumpulan sehaluan barat dibawa masuk ke Mesir dan dunia timur lainnya untuk memesongkan umat Islam dari nilai-nilai keimanan mereka. Tujuan penubuhan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimin. Tujuan penubuhan gerakan ini adalah untuk membangkitkan semula kesedaran Islam rakyat Mesir dan membangunkan kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Al-Ikhwan Muslimin cuba menyandarkan masyarakat Islam khususnya akan kepentingan politik sebagai salah satu aspek penting dalam memenuhi tuntutan Islam yang syumul. Selain itu, penubuhan gerakan ini juga adalah bagi memperluaskan ilmu-ilmu keagamaan. Penubuhan gerakan ini juga adalah rentetan daripada pemerhatian Hasan Al-Banna terhadap kejahilan umat Islam terhadap agama pada masa itu. Seterusnya, sumbangan Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam aspek kemasyarakatan di Mesir dari sudut khidmat sosial. Pertama, menjadikan masjid sebagai pusat penemuan dan perbincangan. Kedua, menambah pusat khidmat sosial dalam pelbagai bidang termasuk perubatan dan kesihatan, kebajikan, sekolah swasta, perumahan dan juga pekerjaan. Yang ketiga, mengembalikan kesedaran Islam kepada masyarakat Mesir. Okey, seterusnya, sumbangan Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam aspek kemasyarakatan di Mesir dari sudut pendidikan. Pertama, pendidikan berteraskan Islam dengan menubuhkan sekolah-sekolah rendah, menengah berlandaskan Islam. Yang kedua, Ikhwan juga menubuhkan beberapa sekolah percuma untuk pekerja-pekerja dakwah kampung. Yang ketiga, mendidik masyarakat melalui majalah Ad-Dakwah mengenai hala tuju dan kaedah yang dianjurkan oleh Islam yang sebenar. Dan yang keempat, selain daripada majalah Ad-Dakwah, terdapat majalah lain seperti Al-Ta'aruf, Al-Syu'a, Al-Nabdi, Al-Muslimun, serta banyak lagi dalam melancarkan pandangan Islam kepada seluruh masyarakat. Okay, akhir sekali, sumbangan Al-Ikhwan Muslimun dalam aspek kemasyarakatan di Mesir dari sudut kebajikan. Ikhwan Muslimin merupakan sebuah pertubuhan yang menjalankan kerja-kerja kebajikan seperti membina dan mengimahkan masjid, menyediakan sekolah dan taman asuhan kanak-kanak, meraihkan hari-hari kebesaran dalam Islam bersesuaian dengan kemuliaan hari tersebut, membaki taraf hidup masyarakat di kampung dan di bandar serta menyediakan pelbagai khidmat dan bantuan. Selain itu, Ikhwan juga membina 4 buah perkuburan untuk digunakan oleh mereka yang miskin dan menjamu 200 orang miskin setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nama saya Muhammad Idris bin Muhammad, nombor telefon 054763. Saya akan menyambung pembentangan dengan membentangkan mengenai sumbangan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimin dalam aspek kemasyarakatan di Palestin. Okey, pertama iaitu sumbangan dalam aspek pembelaan Muslim di Gaza dalam perang Palestin-Israel. Kenapa? Banyak sumbangan dia. Banyak. Contohnya sebab kerana Ikhwan Muslimin adalah salah satu organisasi Islam utama di Palestin. Okay, kenapa? Dia banyak memberi dorongan dan sokongan untuk dalam usaha kemerdekaan di Palestin. Okay. Satu lagi, sumbangan tersebut boleh kata dalam pengaruh Ikhwan Muslimin sangat kuat dalam pemimpin berkaliber di pemimpin Hamas yang berkaliber, iaitu Syahid Syekh Ahmad Yasin yang telah mati dibunuh pada tahun 2004. Ikhwan Muslimin ini telah menubuhkan cawangan pertamanya di Jerusalem pada 1935 dan kemudian berkembang cawangannya di sekitar kota-kota Palestin yang lain pada tahun 1947, dan keanggotaan gerakan Ikhwan Muslimin ini boleh kata mencecah 12,000 hingga 20,000 orang anggota. Okay.
gerakan Ikhwan Muslimin ini kemudian dinamakan Hamas. Okey, tapi sebelum dinamakan Hamas, kumpulan Islam ni adalah satu paramiliter di bawah Komando Angkatan Bersatu Mesir yang berpindah ke Palestin dalam membantu dalam perang antara Israel dan Palestin. Kemudian dinamakan Hamas. Tapi Hamas ni digunakan secara resmi setelah berlakunya gerakan Intifada pada tahun 1987. Okey. Kemudian bagaimana ia boleh membantu semangatnya? Iaitu pada tahun 2000 terdapat penurunan mendadak konflik antara pihak berkuasa Palestin dan Israel. Penurunan mendadak konflik ini berlaku kerana keadaan ekonomi Israel dan Palestin yang sangat buruk akibat daripada peperangan yang berlaku, peperangan yang berpanjangan. Okey, menyebabkan Israel pun merudum, Palestin pun merudum. Okey, kemudian keadaan ini menyebabkan kemutuan dalam pihak, bukan sahaja pihak Israel tapi pihak Palestin yang amat, sebab mempunyai dalam perang Israel ini yang banyaknya mempunyai korban adalah di pihak Palestin. Okey, pada akhirnya kawanan Hamas pun menjadi lemah. Pada inilah di sinilah di mana sangat ketara bantuan dan peranan Ikhwan Muslimin dalam mengatasi kebutuhan ini. Okey, kedudukan geostrategik yang penting memaksa Hamas untuk mematuhi dan mempertinggalkan kedudukan Ikhwan Muslimin. Kerana Ikhwan Muslimin membantu dari sudut dan mempunyai geostrategik yang dilakukan oleh Ikhwan Muslimin, terpaksa Hamas mengikut. Kemudian apabila gerakan Ikhwan Muslimin nanti memenangi pilihan raya pada perundangan di Mesir, okey, kebertawanan Hamas pada Ikhwan Muslimin ini lagi tinggi. Kerana apabila menang pilihan raya di Mesir, gerakan Islam Ikhwan Muslimin banyak memberi sokongan dari segi politik dan material. Saya kira secara ideologinya Ikhwan Muslimin merupakan angkatan dan sokongan utama dalam identifikasi diri gerakan Islam di Palestin. Kemudian sumbangan dari segi pendidikan, iaitu pembangunan pusat pendidikan di Gaza. Okey, pada tahun 1973 telah dibina Al-Mujamma' Al-Islami ataupun boleh kata Universiti Islam ditubuhkan oleh Syekh Ahmad Yassin. Okey, universiti ini bukan saja pendidikan sahaja, ia menjadi satu kegiatan, pusat kegiatan Ikhwan Muslimin di Palestin ini, yang mampu menyumbang pada politik dan penguasaan Ikhwan Muslimin. Pada tahun 1970-an, Ikhwan Muslimin menggunakan Al-Mujamma' Al-Islami sebagai momentum untuk memusatkan penyusunan semua kepimpinan dalam Ikhwan Muslimin. Okay, penyusunan ini memberi persatuan dan juga memberi import kepada sokongan Ikhwan Muslimin kepada Hamas di Palestin. Itu sahaja pembentang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Idris, atas pembentangannya. Seterusnya saya akan menyambung berkenaan sumbangan Al-Ikhwan Al-Muslimun di Asia Tenggara, iaitu di negara Malaysia daripada aspek pendidikan dan di negara Indonesia daripada aspek politik dan pendidikan. Baiklah, sumbangan Ikhwan Al-Muslimun di Malaysia adalah melalui aspek pendidikan, di mana terbentuknya hubungan di antara Ikhwan Al-Muslimun dengan PAS, di mana Zulkifli Muhammad dan Hasan Saleh menjadi pengikut tetap kuliah hadis Rasul Ustaz Hassan Al-Banna dan kemudiannya digantikan oleh Said Kutub. Kemudian mereka berdua pun menjadi pensyarah, pengasas Kolej Islam Malaya ataupun KIM, dan pernah menjadi guru kepada Dr. Harundin dan Dr. Daing Sanusi Mario. Kemudian seorang lagi tokoh PAS yang penting ialah Pak Haji Yusuf Rawa, yang mana beliau berada di Mekah 1938 sehingga 1946, menerima pengaruh Ikhwan Al-Muslimun melalui pembacaan dan pelibatan beliau dalam gerakan pelajar di Mekah. Jadi selepas peristiwa pembunuhan Hassan Al-Banna, setiausaha Ikhwan Al-Muslimun Kaherah iaitu Ustaz Taqiyuddin Kondil
telah berhijrah ke negara ini dan berkhidmat sebagai guru bahasa Arab di Sekolah Arab Alawiyah dan mengajar di Maktab Mahmud Al-Usta, juga menjadi pendakwah bebas. Dan ketika beliau berada di Perlis dan Kedah, beliau banyak membawa pengaruh Ikhwan al-Muslimun kepada para pelajar di sana. Di Perlis, antara tokoh yang sedikit sebanyak mendapat pengaruh Ikhwan al-Muslimun daripada Ustaz Taqiyuddin Kondil adalah Ustaz Abu Bakar Hamzah yang kemudiannya menjadi naib yang di-Pertua Agung PAS, dan juga Ustaz Ibrahim Yasin, bekas calon PAS PRU 1999. Kemudian di Kedah pula, Ustaz Taqiyuddin banyak mengendalikan tarbiyah di kawasan Kesatuan Pelajar Agama Kedah KPAK yang mana berpusat di Maktab Mahmud. Jadi selepas itu, hubungan PAS dan Ikhwan al-Muslimun pun menjadi lebih rasmi dan lebih kukuh apabila Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat iaitu Ustaz Abu Bakar Hamzah membuat kunjungan dengan Ikhwan al-Muslimun di Mesir pada tahun 1959 dan membawa kepada penghadiahan sejumlah kitab karya Ustaz Hassan Al-Banna yang kemudiannya dijadikan rujukan tarbiyah oleh PAS. Kemudian Ustaz Abu Bakar Hamzah pun mengambil inisiatif untuk menterjemah kitab-kitab Hassan Al-Banna. Antaranya ialah kitab yang bertajuk Nizam Al-Usar wa Risalah At-Ta'lim pada tahun 1962 yang diberi tajuk sebagai Peraturan dan Arahan, dan kitab tersebut diangkat secara rasmi oleh Dewan Pemuda PAS Pusat sebagai rujukan tarbiyah dan pekadiran PAS. Di Indonesia pula, sumbangan Ikhwan al-Muslimun adalah melalui sumbangan politik dan sumbangan pendidikan. Dalam sumbangan politik, Ikhwan al-Muslimun banyak memainkan peranan yang penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini kita dapat lihat apabila seorang tokoh kemerdekaan Indonesia iaitu Agus Salim pergi ke negara Mesir untuk mengucapkan terima kasih kepada Hassan Al-Banna kerana kuat sekali menyokong perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Melalui sumbangan pendidikan pula, masuknya pemikiran Ikhwan al-Muslimun ke Indonesia dapat dihubungkaitkan dengan peranan Muhammad Nasir dan secara kelembagaan melalui Dewan Dakwah Islamiah Indonesia. Jadi Nasir sebagai mantan Ketua Umum Parti Masyumi melihat terdapat 3 asas keutamaan kekuatan umat Islam yang harus dijaga dan dikembangkan di dalam konteks dakwah, iaitu yang pertama dunia pesantren, yang kedua masjid, dan yang ketiga adalah kampus. Jadi melalui Dewan Dakwah Islamiah Indonesia, Muhammad Nasir dapat melaksanakan tugas dakwah yang diketengahkannya tadi, iaitu melalui dunia pesantren, melalui masjid dan juga kampus. Seterusnya, sumbangan dalam aspek pendidikan dapat dikaitkan dengan peranan alumni mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah, di mana sekembalinya mereka ke Indonesia, mereka mula memperkenalkan pemikiran Ikhwan al-Muslimun melalui forum-forum yang telah ada di masjid-masjid kampus. Dan poin yang last ialah para alumni Timur Tengah seperti Abu Ridha menterjemahkan buku-buku Ikhwan al-Muslimun ke dalam bahasa Indonesia. Dan secara tidak langsung, buku yang diterjemah tersebut dapat dijadikan sebagai buku panduan di negara Indonesia. Sebagai kesimpulannya, yang dapat saya nyatakan adalah antara tujuan utama gerakan Ikhwan al-Muslimun di Mesir ini diwujudkan adalah untuk mengubah masyarakat Mesir secara menyeluruh kepada masyarakat yang berlandaskan kepada kehidupan syariah Islam, dan terdapat pelbagai sumbangan yang telah disumbangkan oleh Ikhwan al-Muslimun kepada masyarakat, sama ada melalui kebajikan dan sebagainya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gerakan Islam Ikhwan al-Muslimun haruslah diteruskan oleh generasi-generasi sekarang agar kemaslahatan masyarakat tempat terjaga. Wallahu a'lam. Itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.